Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada kali ini kita akan masuki surah yang baru, iaitu surah Luqman. Surah Luqman ni merupakan satu kisah pendidikan, dan sebenarnya dalam Islam ni, bila kita membaca Al-Quran, kisah pendidikan anak-anak ataupun isu pendidikan ni bukan hanya terhad dalam surah Luqman sahaja, malah dari surah-surah yang awal, contohnya surah Al-Baqarah pun sudah membawakan kepada kita kisah pertautan hubungan ayah dengan anak. Maknanya yang tersirat di sini adalah satu isu pendidikan yang diberatkan, sebagai contohnya kisah pendidikan Nabi Ibrahim untuk puteranya Ismail, dengan kisah pembinaan Kaabah sebagai contohnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Begitu juga dalam surah Ali Imran kita dapat lihat kisah bagaimana Maryam alaihissalam dan kelahirannya. Jadi artinya pendidikan ni satu benda yang amat dititik beratkan. Bila kita membaca kisah berkaitan dengan pendidikan, contohnya oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang mengarang dalam kitabnya hebat itu Ihya Ulumuddin 900 tahun yang lalu lebih kurang, menceritakan dalam perkara-perkara kecil berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Contohnya, janganlah menghalang anak-anak dari minum air sejuk pada hari yang panas. Perkara semikian membuktikan kepada kita bahawa Islam tidak pernah terkebelakang dalam isu-isu penting pembinaan satu peradaban, satu kehidupan, kemajuan, perkembangan manusiawi. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan dan muslim-muslimat ini menjelaskan, surah Luqman ni dinamakan demikian kerana memuatkan kisah Luqman Al-Hakim yang memiliki kefahaman yang mendalam tentang hikmah, iaitu mengenal, mengerti, memahami keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana menyembahnya, perintah untuk mempraktikkan akhlak yang mulia, adab dan juga etika. Jadi begitu juga penekanan yang akan kita lihat dalam surah Luqman ini adalah larangan tentang perbuatan sikap-sikap yang buruk dan mungkar. Jadi tema surah ini memuatkan sebagaimana surah-surah Makkiyah yang lain, iaitu pengukuhan pokok-pokok asas akidah tentang keimanan pada Allah, keesaan padanya, membenarkan, mempercayai kenabian, al-ba'ats dan juga hari akhirat. Jadi kalau kita lihat pada asbabun nuzul, contohnya dalam yang dikemukakan oleh Imam Masyuti bahawa latar belakang turunnya surah Luqman ni ada berkaitan dengan orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Luqman dan puteranya, bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu Allah SWT menurunkan surah Luqman ini. Kalau kita lihat pula persesuaian kesaksian surah ni dengan surah sebelumnya, itu surah Rum. Di hujung surah Rum, kalau kita masih ingat lagi, pernah kita bincangkan di sini bahawa Allah SWT telah pun menyatakan, kalau kita lihat itu pada hujung surah Rum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala alladziina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts fa hadha yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun fa yawma idzin la yanfa'u alladziina zalamu ma'dziratuhum wa la hum yusta'tabun wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal wa la in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun kadzalika yatba'u Allahu ala qulubil ladziina la ya'lamun fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Artinya bagaimana Allah Taala menampakkan kepada orang-orang kafir ini bagaimana penjelasan kepada orang beriman, Allah pasti akan membawa kepada mereka kisah-kisah dalam Al-Quran ini supaya mereka bertambah yakin kebenaran yang akan diserlahkan masa ke semasa. Walaupun pada ketika turunnya surah Ar-Rum ini menyaksikan kekalahan empayar besar itu Rom, dan orang Rom pada kita kaji, kita baca, kita bincangkan, mereka ada sedikit persamaan dengan umat Islam dari sudut tauhid, itu keimanan kepada Allah SWT, berbeza daripada kaum Parsi. Maka satu yang dianggap oleh orang kafir sebagai satu mainan. Dengan sebab itu datang awal surah Luqman ni kaitannya dengan surah Rum, iaitu bila Allah Taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal nasi man yashtari lahwal hadits yudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidha huzwa. Dan antara manusia dia membeli perkara-perkara yang melalaikan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT tanpa ilmu pengetahuan dan menjadikannya sebagai satu bahan ejekan. Jadi orang beriman sifatnya adalah teguh memegang kepada Al-Quran walaupun menghadapi
kecaman, tekanan, menghadapi propaganda yang berbagai-bagai, namun umat Islam tetap teguh untuk mempertahankan Islam. Lagi kalau kita lihat pada hujung surah Ar-Rum juga, Allah Taala menyatakan kalau engkau membawa satu ayat kepada mereka, pasti orang kafir akan berkata, kamu ni hanyalah orang yang mubtilun, in antum illa mubtilun. Tengok pada ayat yang ke-58 surah Ar-Rum yang lalu. Ini mengisyaratkan bahawa golongan musyrikin ni tetap menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang dibawa oleh umat Islam. Maka dalam ayat yang awal daripada surah Ar-Rum ini, kita dapat lihat kaitannya bila Allah SWT menceritakan tentang kebangkitan manusia. Itu antara perkara yang dinafikan oleh kaum musyrikin. Itu bila sebagai contohnya kita lihat dalam ayat ke-7, wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'lam yasma'ha ka'anna fi udhunihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka akan menoleh berpaling dengan keadaan takabur, seolah-olah dalam telinga mereka ada sumbatan, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Mana kata Imam Al-Bukhari, keserasian antara ayat surah Ar-Rum dengan surah Luqman dari beberapa sudut, bagaimana konsistennya golongan kafirin menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dibawa oleh Islam, dibawa oleh Al-Quran. Maka datanglah surah Luqman ni sebagai satu penjelasan tambahan buat umat untuk mengukuhkan lagi yang akidah mereka. Begitu juga kalau kita lihat dalam kedua-dua surah Ar-Rum baik, begitu juga surah Luqman yang sedang kita bincangkan sekarang, yang kita mulakan bincangannya, iaitu Allah menegaskan keimanan orang Islam ini adalah kepada satu aspek daripada rukun akidah mereka, rukun iman mereka, iaitu aqidatul ba'ats, keyakinan adanya kebangkitan semula. Kalau kita lihat dalam surah Ar-Rum yang lalu, bila Allah Taala menceritakan tentang manusia, iaitu berkaitan dengan waqala allazina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts fa hadha yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Dan berkatalah orang yang berilmu serta beriman, demi sungguhnya kamu telah tinggal menurut yang terkandung dalam kitabullah sehingga hari kebangkitan nanti. Maka inilah dia hari kebangkitan, dijanjikan itu akan, tapi kamu tadi dulu tidak mahu mengetahui kebenarannya. Ini dalam ayat ke-56 surah Ar-Rum. Jadi kita lihat dalam surah Luqman pula keserasiannya seperti kata Al-Imam Al-Bukhari, ayat yang ke-5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ini dalam ayat yang ke-4 dan ke-5, iaitu orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka terhadap hari akhirat itu mereka meyakininya. Maka dia merupakan imbal balas kepada ayat yang lalu daripada surah yang lalu, surah Rum, iaitulah tentang bangkitan di hari akhirat untuk menghadap Allah SWT bagi tujuan dibalas segala apa yang mereka lakukan di dunia dahulu. Dan kita dapat lihat kaitannya dengan surah Luqman, itulah keimanan mereka yang umat Islam ini, iaitulah satu daripada rukun yang mereka terima, yang mereka wajib, yang mereka yakin menerimanya adalah aqidatul ba'ats ini juga. Lagi kita dapat lihat dalam kedua-dua surah ni, surah Rum dan juga surah Luqman, kaitannya. Jadi Allah menggambarkan dua tipikal manusia, dua perkara yang berlawanan. Dalam surah Rum, Allah menceritakan tentang sikap orang musyrikin yang begitu bangga dengan harta kekayaan mereka dan tidak ingin ada orang lain menjadi sekutu mereka pada harta kekayaan tersebut. Kalau tuan masih ingat lagi bagaimana digambarkan oleh Allah perumpamaan orang kafir itu yang menjadikan Allah Ta'ala ni ada sekutunya. Lalu Allah bawakan seorang majikan memiliki pekerja dan pekerjanya ingin menyertai ataupun ingin mengambil bahagian dalam pentadbiran bersama dengan tuan atau majikannya itu, bahkan ke peringkat ingin berkongsi pula orang rumahnya, isterinya. Maka dalam surah Luqman ni kita dapat lihat bagaimana Allah Ta'ala membawakan tentang kisah yang perlu ada pada seseorang muslim ini dengan sifat tawaduknya dan meninggalkan sifat sombongnya. Jadi kita dapat lihat berkaitan yang dikemukakan dalam kedua surah ni seperti dinyatakan dalam tafsir Nazmul Durar. Lagi tuan-tuan muslim-muslimat yang dimiliki sekalian, surah Luqman ini sebagai satu surah yang menjadi teras kepada pendidikan yang perlu kita baca selalu. Dia mempunyai beberapa tema. Pertamanya menjelaskan tentang keterangan bahawa mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling abadi itu Al-Quranul Karim. Jadi dia merupakan satu konstitusi kepada hidayah yang datang daripada Allah yang bersifat dengan Rabbaniyah ni. Jadi ada di kalangan manusia yang beriman dengannya, membenarkannya, meyakininya, segala yang dibawakan dalam Al-Quran itu sehingga mereka mencapai syurga. Ada golongan yang kafir yang mengejek, mencemooh, menghina. Adatlah dalam kehidupan bahawa kita akan lihat dua golongan ini sentiasa berlawanan satu sama lain. Membawa Islam ni bagi daripada kita satu pengorbanan, sehingga di kalangan Nabi-Nabi yang terdahulu kita baca kisah bagaimana para ulama yang mewarisi daripada para anbiya yang telah kita bincang dalam surah Al-Ankabut semula satu masa dahulu, bagaimana kepentingan datangnya ujian dalam hidup. Mesti ada ujian itu datang. Hasibana su'ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Jadi kita lihat membawa Islam ini memerlukan kepada satu kekuatan, keteguhan. Kita pernah bawakan kepada tuan-tuan kisah seorang ulama bernama Abu Bakar Nabulusi yang telah pun disiat, apa istilahnya, dikoyakkan kulitnya, ditanggalkan daripada tubuhnya hidup-hidup. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, kalau ayam yang kita beli di pasar itu, minta daripada yang menyembelihnya supaya membuka kulitnya, mengupas kulitnya, menanggalkan kulitnya. Ayam itu sudah mati. Bayangkan kalau makhluk itu masih hidup, ditanggalkan kulitnya. Demikian berlaku pada Syekh Al-Imam Abu Bakar Nabulusi, seorang ulama kurun ke-4 Hijrah. Menceritakan keadaannya oleh Ibn Jauzi, menangis
menangis beliau. Imam Al-Baihaqi menangis membacakan sirah Al-Imam Abu Bakar Nabulusi, ulama besar dalam mazhab Maliki di utara Afrika yang telah pun dikoyak hidup-hidup tubuhnya oleh seorang Yahudi atas perintah seorang Al-Ubaidiyin, seorang Syiah yang ada di sana. Satu masa dahulu umat Islam menghadapi sejarah hitam, iaitulah negara-negara utara Afrika bahkan sampai ke Syria telah ditawan oleh golongan Syiah yang telah pun melakukan berbagai-bagai perkara kemungkaran dalam Islam, mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram. Wajib diambil sebagai iktibar umat Islam yang hidup pada hari ini bahawa inilah dia usaha untuk membawa kebenaran, pasti akan ada halangan. Jadi di awal surah Luqman ini menceritakan sikit sebanyak kaitannya dengan surah Ar-Rum yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu, dan dalam surah ini kita akan lihat bagaimana Allah Taala mengukuhkan bukti-bukti penciptaan alam semesta yang akan mengukuhkan isu ataupun perkara yang namanya tauhid dalam diri seseorang yang baca Al-Quran, dan cerita tentang kekuasaannya yang luar biasa. Kemudian nanti barulah dilanjutkan kepada kisah pendidikan, iaitu manusia yang terpilih yang disebut dalam kitab tafsir ni. Beliau bukannya seorang nabi, beliau hanyalah seorang manusia yang dapat taraf wali, iaitu Luqman Al-Hakim, yang sinonim namanya diasosiatkan dirinya dengan hikmah, pesan, wasiat-wasiatnya yang diabadikan di Quran. Ingat ya tuan-tuan, nabi-nabi diutuskan Allah ni bilangan mereka 124,000 orang, rasul pula ada 313 orang. Yang disebut dalam Quran yang wajib kita imani cuma ada 25 orang sahaja. Luqman ini telah pun disebut namanya Al-Quran dan dinamakan satu surah daripada Al-Quran dengan namanya. Bagi menunjukkan realistiknya Islam dalam kehidupan ni, kita ambillah pedoman daripada siapa sahaja bila ia merupakan bayan. Tak kira pada sesiapa pun, bila ia merupakan satu hikmah, maka kita ambil. Kerana pernah saya sebut kepada tuan daripada surah Al-Baqarah ayat 299 itu, yu'til hikmata ma yasha wa ma yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka diberikan hikmah itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu taala. Siapa yang mendapat hikmah itu, hendaklah dia mengambilnya. Al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fa huwa ahqqu biha. Insya-Allah dalam kuliah akan datang saya akan lanjutkan lagi permulaan surah Luqman ni bagi tuan yang memiliki tafsir Kasir. Nanti kita akan renungi, kita akan kaji, tadabbur. Mudah-mudahan setiap kita yang punya anak pada hari ini, anak-anak buah, adik-adik dalam proses pendidikan yang sifatnya berterusan, berkesinambungan, dan asas kepada pendidikan ni kita akan lihat adalah akidah. Maka ke mana sahaja anak ini berada, dia meyakini bahawa segala perbuatannya adalah dihitung oleh Allah SWT. Sebab itu kita dapat lihat di awal-awal lagi Allah telah menekankan perkataan hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ihsan seperti yang kita pelajari di kuliah yang lalu dalam surah Al-Hujurat, kisah tentang iman, Islam dan juga ihsan. Iaitu ihsan ni an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah dalam keadaan kamu yakini Allah melihat kamu. Ini yang telah kita bincangkan berkaitan hadis-hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Itu juga hadis 40 karya Imam An-Nawawi. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi kaitan ayat ini dengan isu pendidikan yang merupakan satu yang amat penting dalam hidup, amat crucial dalam hidup setiap kita, supaya jangan biarkan anak-anak kita terdedah kepada menganiaya ataupun dianiaya orang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.